Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulakan dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina anta maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi diberi ruang dan peluang untuk kita mai ke masjid beribadah dalam suasana Covid yang kuat. Allah Muhammad, beberapa tempat ditutup. Pening kan Allah Muhammad, sayang. Tapi apa-apa pun kita berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keduanya, ayah-ayah, ibu-ibu, jangan lupa untuk duduk beriktikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan kita duduk, kita mendengar majlis ilmu, kita menanti masuk waktu salat Aisyah, kesemuanya mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala iza kana yaumul qiyamah taqdi baina khalqih fa kullu ummatin jasiyatin fa awwalu man yud'a bihi rajulun qad jama'al Qur'an wa rajulun qutila fi sabilillah wa rajulun kasirul mal fa yaqulu Allah ta'ala lil qari wa alam u'allimka ma anzaltu ala rusuli qala bala rabbi qala fama amilta fima qala kuntu aqumu bihi ana al-laili wan nahar. Ni saya baca dulu, saya terjemah.
fayaqulullah wa taqulul malaikata kazabta bal aradta an yuqala fulanun qari'un faqad qila zalik wa yuqalu li sahibil mal maza amilta fima ataituka bih qala kuntu asilur rahima wa atasaddaqu bih faqulullah fayaqulullahu kazabta wa taqulul malaikah kazabta bal aradta an yuqalu fulanun jawadun sakhiyun faqad qila zalik wa yu'ta billadhi qutila fi sabilillah fayaqulu lahu limaza qutiltu qala limaza qutilta qala qataltu fi sabilik hatta qutiltu fayaqulullah kazabta wa taqulul malaikatu kazabta bal aradta an yuqala laka fulanun jari'un faqad qila zalik atau kama qala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cerita dekat kita, hadis ni panjang sikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila hari kiamat nanti, ayah-ayah, ibu-ibu, bila cerita perjalanan hari kiamat ni panjang cerita dia. Tapi saya nak cerita, ayah-ayah, ibu-ibu, rupa-rupanya dunia ini sebelum kiamat, yang kata nama dunia ni, sebelum dunia ni nak berakhir, dunia ni nak kiamat, ayah-ayah, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi dunia ni pada orang Islam. Dunia pun untuk orang Islam, akhirat pun untuk orang Islam. Untungnya kita jadi orang Islam. Bukan kata untung takat di akhirat saja, ayah-ayah, ibu-ibu. Tapi dunia ni Allah Subhanahu wa ta'ala dia buat pun untuk orang Islam. Ujung sekalipun dia nak bagi dunia ni ke orang Islam, akhirat pun untuk orang Islam. Selalu kita duk dengar kata, ustaz biar pilih dunia ni untuk mereka kafir. Tak. Tidak ada tempat di dunia untuk orang kafir, tak ada tempat di dunia untuk orang yang kafir di akhirat. Tapi untungnya kita orang Islam ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila kita mengaku, kita bersaksi bahawa Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, ayah-ayah, ibu-ibu, dunia untuk orang Islam, akhirat untuk orang Islam. Ayah-ayah, ibu-ibu, Allahumma salli ala Muhammad. Cerita akhirat ni panjang, tapi saya nak ambil satu poin penting. Saya nak skip, kita kata skip, potong, nak bagi cepat. Saya nak ambil satu tempat, satu poin yang menguntungkan kita orang Islam ni. Ayah-ayah, ibu-ibu kena ingat, dunia tidak akan berakhir selagi mana tak turun Nabi Allah Isa alaihi salam. Ingat tu. Dalam semua poin ni, ayah-ayah, ibu-ibu, dalam semua poin yang penting tentang hari kiamat ni, saya nak ayah-ayah, ibu-ibu tolong ingat satu benda ni sudah. Dunia tidak akan berlaku kiamat, dunia tidak akan berakhir selagi tak turun Nabi Allah Isa alaihi salam. Pegang tu sudah. Sebab apa saya cerita ni kat ayah-ayah, ibu-ibu? Sebab ni agenda Yahudi laknatullah. Ayah-ayah, ibu-ibu, cuba tengok. Dulu mereka buat pengakuan kiamat berlaku tahun 2017. Siap buat filem, mereka guna media massa, guna Facebook, guna YouTube. Mereka nak menakutkan kita orang Islam ni, ayah-ayah, ibu-ibu. Mereka kata kiamat akan berlaku tahun 2017. 2012 ada, 2017 pun ada. Ni mereka kata kiamat berlaku tahun 2020. Ni dia guna media massa, ayah-ayah, ibu-ibu.
Keluar satu kenyataan lagi. Mereka kata kiamat berlaku 2021. Saya nak tanya ayat-ayat itu, sebab apa mereka ulang-ulang benda ni? Mereka kata saat 2012, 2017, 2020, 2021. Pasal apa mereka tak berhenti-henti ulang main benda ni? Padahal benda tu kita duk tunggu tengok tak jadi pun. Inilah agenda kapiak laknatullah ayah-ayah ibu-ibu. Sebab apa? Sebab apabila mai yang betul pada waktu tu kita dah tak percaya. Sebab apa? Sebab sebelum ni biasa dah kena tipu. Haji, orang tipu haji sebelum ni, lepas tu nak percaya dah? Tak percaya dah. Hak ni agenda kapiak ni. Lepas tu ulang kena tipu, ulang kena tipu, ulang kena tipu. Apabila mai yang betul kita kata mohon ya, hang tak ingat dulu 3 kali kena kencing. Ayah-ayah ibu, sedangkan waktu tu takut-takut, itulah kiamat betul. Cerdik tak mereka? Sebab tu ayah ibu, tak kira tahun bilakah Allah Muhammad pegang petanda yang Nabi SAW sebut. Dia kata tidak akan berlaku hari kiamat selagi tak turun Nabi Allah Isa AS. Pegang tangan situ. Tak kira bilakah, tahun bilakah, ayah-ayah ibu-ibu, waktu bilakah, yang kita pegang tidak akan berlaku hari kiamat selagi tak turun fayanzilu Isa alaihi salam. Selagi tak turun Nabi Allah Isa alaihi salam. Ayah-ayah ibu, apabila turun Nabi Allah Isa alaihi salam, di sinilah untungnya kita orang Islam. Di sini untungnya kita orang Islam. Nabi Isa alaihi salam, ayah-ayah ibu-ibu, dia ada di mana sekarang ni? Sampai hari ni, sampai saat ni. Nabi Allah Isa alaihi salam dia berada di langit yang kedua. Allah angkat dia ke langit yang kedua sampai hari ni. Satu-satunya Nabi yang tak pernah merasai mati. Allah tangguhkan nyawa dia. Dan ayah-ayah ibu yakinlah sampai masa dia akan turun. Dia turun sebab apa? Tu kita nak tahu. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi kata fayanzilu Isa ala ummati, akan turun Nabi Allah Isa di tengah-tengah umat aku nanti. Ayah-ayah ibu, Nabi Isa ni Allah uji dia nak dibunuh oleh pengikut dia sendiri. Dia nak dibunuh oleh orang dia sendiri. Siapa yang nak bunuh dia? Yang nak bunuh dia itu adalah satu orang lelaki nama Yahuza. Itu nama pembunuh tu. Dia Yahuza, bukan Yakuza. Yakuza tu hak dia bunuh. Yahuza ni, dia nak bunuh Nabi Allah Isa, dia nak salib Nabi Allah Isa alaihi salam. Ayat-ayat ibu-ibu, dalam Quran cerita benda ni. Dia kata inna qatalna Masiha Isa bin Maryam, sesungguhnya kami berjaya, kami telah membunuh Nabi Allah Isa alaihi salam. Dia kata. Tapi apa jawab Allah SWT? Allah kata wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Hampa tak bunuh Nabi Allah Isa alaihi salam. Hampa tak salib Nabi Allah Isa alaihi salam. Wala bal syubbiha lahum, tetapi aku yang merubah wajah seorang sebiji macam Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi mereka duk ingat tu Nabi Allah Isa. Tapi Quran cerita mereka tak bunuh Nabi Allah Isa. Macam mana Allah menyelamatkan Nabi Allah Isa? Allah ambil satu orang, Allah ubah muka dia sejibit. Tahu maklum sejibit? Haji tak sejibit? Sejibit macam Nabi Allah Isa. Mereka duk sangka itu Nabi Allah Isa. Sampai hari ni ayah-ayah ibu, mereka percaya Nabi Isa mati disalib di palang ti tu lah. Tapi sampai satu masa ayah-ayah ibu, akidah kita kena pegang.
Nabi Isa akan turun dengan 4 perkara. Dia buat 4 kerja ni. Ni cerita perjalanan hari kiamat. Ayah-ayah, ibu-ibu, Allahumma salli ala Muhammad. Kata Nabi SAW, fayakunu Masiha Isa bin Maryam, akan jadi Nabi Allah Isa alaihissalam ini di tengah-tengah umat aku, hakaman adla, akan jadi satu pemimpin yang adil. Ayah-ayah, ibu, kalau panjang umur kita, kita duduk di zaman tu, ada rezeki kita, kita boleh melihat seorang Rasul. Kalau umur kita panjang, kita duduk ada di zaman tu, rezeki kita boleh tengok dengan mata kepala kita seorang Rasul. Agak-agak macam mana orang nak sambut Rasul ni? Kalau sambut Tok Guru pun tu dia. Kalau sambut ni menteri nak main pun semua pun tu dia penuh, apa sempit. Macam mana umat nak menyambut seorang Rasul? Kata Nabi SAW, Nabi Isa akan turun pada waktu tu dengan 4 perkara. Yang pertamanya, yadukus salib. Nabi Isa akan memecahkan salib. Persoalan, kenapa Nabi Isa turun pecahkan salib? Sebab ayah-ayah ibu, kepercayaan Kristian sampai hari ini, mereka percaya Nabi Isa mati di salib. Nabi Isa turun nak menafikan benda tu. Aku tak mati di salib, aku sendiri akan pecahkan salib. Nombor 2, kata Nabi SAW, wa yaqtulul khinzir, dia akan bunuh babi. Ayah-ayah, ibu-ibu, tengok apa nasib saudara kita Islam di mana? Di Pulau Pinang. Lahak yoi. Di Allah Masjid Muhammad di Pulau Pinang. Allahumma salli ala Muhammad. Apabila ni perkampungan orang Islam, sekelilingnya dibelah ni bau dengan bau belah babi. Tak selesa ayat yang dengan binatang tu, binatang haram, lepas tu bau pula bau haram. Tak belah benda lain pun bau juga, bukan tak bau. Ayah ibu-ibu, benda halal kita belah, tekak bau dia kita boleh terima. Belah ayam pun bau, tapi ayam tu halal dimakan. Tapi bau makanan yang halal kita boleh terima. Belah kambing, belah lembu apa semua ni bau babi. Allahumma salli Muhammad. Bila orang-orang Islam pergi buat aduan, bila orang-orang Islam pergi mengadu dekat ni orang-orang yang ada kuasa ni, sikit pun tak menyebelahi orang Islam ni, sikit pun tak menyebelahi, tak ambil tindakan, tak ada undang-undang untuk nak menangkan Islam ni, tak ada. Tapi akhir apa jawapannya? Kita takkan buang babi ni, sebab babi ni ada untung pada negara kita. Jawapan pun macam babi. Geram. Tak ada. Ayah-ayah, ibu-ibu, Allah Masya Muhammad, rupa-rupanya yang kata nama babi ni yang kita duk seronok nak belah, nak bagi dia jadi aset negara kita. Tak ada duit sangat kan kita ni? Ayah-ayah, ibu-ibu, kita jadi pengeksport babi. Macam mana nak main keberkatan, ayah-ayah, ibu-ibu? Kononnya kita akan maju, kita akan jadi hebat, kita akan ke depan. Dengan buka kelang arak, dengan kelak malam, dengan babi dan sebagainya. Ayah-ayah, ibu-ibu, takkan ada kemajuan selagi mana kita duk buat benda-benda haram macam ni. Kita tak percaya dengan benda tu. Kita duk nampak RM2 ni, ayah-ayah, ibu-ibu, sampai dah tak kira halal haram. Yang penting bagi ekonomi, bagi elok pada negara kita. Takkan. Allah takkan bagi hang maju. Allah takkan buka keberkatan dalam negeri itu selagi mana hang duk buat benda haram. Ni janji Allah.
Allah jadi? Allah kata sebaliknya, kalau hang beriman pada aku, hang bertakwa pada aku. Apa makna takwa? Takwa itu hang buat apa yang aku suruh, hang tinggal apa yang aku larang, aku akan turunkan keberkatan. Tapi kita tak buat apa yang Tuhan suruh. Kita dah tak kira dah halal haram ni. Yang penting nampak duit. Ayah-ayah ibu takkan main keberkatan. Bahkan azab Allah lagi hebat yang nak main ni. Manusia tak berubah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi akhirnya dunia ini Allah nak bagi ke orang Islam. Allah hantar Nabi Allah Isa AS. Wa yaqtulul khinzir. Dia sendiri pergi bunuh babi ni. Waktu tu babi tak ada lah. Ni kerja Nabi Allah Isa yang kedua. Yang ketiganya, ayah-ayah ibu-ibu, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Isa buat kerja apa? Iaitu wa yada'u jizyah. Dia akan menghapuskan cukai. Cukai tak ada dah waktu tu. Yang keempatnya, kata Nabi SAW, Nabi Isa turun dengan kerja yang keempat, wa yatrukus sadaqah. Dia akan menghapuskan zakat. Zakat tak ada waktu tu. Maklum, zakat maklum nak bagi waktu tu tak ada. Orang tak mau dah. Sebab tu tumpang ustaz minta ni bagi. Tumpang ustaz minta. Esok dia dah tak boleh waktu tu lah. Kalau nak bagi tu haji, orang tak mau dah. Betul tak maklum? Ada zakat, buat keluar. Sampai masa hang nak bagi, waktu tu orang tak mau dah. Pasal apa? Kerana waktu tu tidak ada lagi yang memerlukan kepada zakat. Semua jadi kaya dah. Ayah-ayah ibu. Selepas tu ayah-ayah ibu, Allahumma salli ala Muhammad. Kita selepas Nabi Allah Isa turun ni, dunia berlangsung lagi selama 40 tahun. Nabi Isa waktu tu dia berkahwin, beranak, pinak apa semua ni. Dalam tempoh tu berapa lama? 40 tahun kita duduk, kita hidup dengan seorang Rasul. Ayah-ayah ibu, waktu tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dah tak ada apa dah. Tinggal orang Islam. Tidak ada kezaliman, tidak ada kekejaman, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi benda-benda yang tak elok ni. Tak ada dah waktu tu. Semua tinggal orang Islam ni. Sampai kata Nabi SAW, berkatnya waktu tu Allah berkati dalam tempoh 40 tahun ni. Allah nak bagi ke orang Islam ni. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata sampai satu orang dia pi lempak benih di atas batu yang kering pun akan dapat hasilnya. Allah berkati dunia pada waktu tu. Bukan pi tanam atas tanah. Ayah-ayah ibu-ibu, bukan lempak benih atas tanah, pi lempak benih atas batu kering pun akan dapat hasilnya, akan tumbuh hasilnya. Ayah-ayah ibu cuba tengok hari ni dunia punya tak ada berkat. Ayah ibu tak sedang lah. Sekarang dunia tak ada keberkatan. Allahumma salli ala Muhammad. Cuba ayah ibu tengok berita apa yang kisah pasal padi ni, pendapatan padi tahun ni saja. Padi bukan tanah atas tar. Maklum, kita buat bendang bukan pi tanah atas batu. Kita tanah atas tanah dengan ayat semua Allah Muhammad, dengan baja dia, dengan racun dia. Ayat-ayat ibu-ibu duk tak duk berita bawa keluar tahun ni saja padi rugi 300 juta. Apa yang ayah ibu pandang dekat dunia hari ni? Berita keluar ni tahun ni saja hasil padi tu, beras yang kita duk makan tu, ayah-ayah ibu-ibu, kita rugi lebih kurang 300 juta semusim. Ayah-ayah ibu-ibu, saya tak pandang benda lain, saya pandang satu ya, dunia sudah tidak ada keberkatan. Tapi
Ni sampai masa balik Allah nak bagi balik keberkatan tu. Kata Nabi SAW, sampai hang tengok satu orang, dia lempar benih dan batu kain pun dapat hasil. Waktu tu singa boleh duduk sekali dengan unta. Waktu tu rimau boleh duduk sekali dengan lembu. Serigala dia duduk sekali dengan kambing. Hatta yal'abu sibyan bil hayyan. Sampai hang tengok waktu tu seorang budak dia pergi main dengan ular yang berbisa. Punya berkat. Lepas tu ayah-ayah ibu-ibu, Allahumma salli ala Muhammad, akan main satu angin sejuk daripada Yaman. Satu angin sejuk yang mematikan semua orang Islam. Yang hak di mulut ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun ucap tu tak faham apa, tapi hang pernah ucap perkataan tu. Ayah-ayah ibu pendapat akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kita tidak akan menyaksikan kedahsyatan hari kiamat. Semua habis waktu tu. Waktu tu ayah-ayah ibu dia habis, dia kisah nak mahsyar pula. Masuk episod baru, episod mahsyar. Tapi ayah ibu, saya nak abang apa? Penghujung sekali nak bagi kat orang Islam ke orang kafir? Orang Islam. Pasal tu nah ayah-ayah ibu jaga Islam. Jaga Islam. Buat kerja-kerja Islam. Jangan buat perbuatan, jangan buat percakapan kita yang boleh murtad daripada Islam. Jangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Ayah-ayah ibu-ibu, Allahumma salli Muhammad. Kata Nabi SAW, apabila hari kiamat nanti, Allah akan menghukum di antara semua makhluk dengan semua umat bertekuk lutut. Mai satu masa nanti ayah ibu Allah akan panggil semua untuk dia hisab. Waktu tu keadaan kita, kata Nabi SAW, duduk bertekuk lutut. Tahu tak ayah ibu? Lutut naik atas, kepit. Duduk seperti orang yang bersalah. Dalam semua tu ayah-ayah ibu-ibu, Allah Masya Muhammad yang mula-mula akan dihisab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata Nabi, nahnul akhirun wa nahnul awwalun. Kamilah umat terakhir atas dunia. Lepas ni tak ada dah umat. Dan kamilah umat yang pertama yang akan dihisab di akhirat besok. Umat yang pertama yang akan masuk syurga besok. Untung kita ayah-ayah ibu-ibu cepat hisab. Tapi dalam semua umat Nabi tu, siapa dulu nak kena panggil? 3 golongan ni akan dipanggil dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia hisab. Dalam semua umat Nabi ni, siapa dia? Tengok-tengok ni ayah-ayah ibu. Ni bukan benda main-main ni. Ni hadis Nabi. Ayah-ayah ibu tak percaya ke? Boleh mereka kata ustaz ni betul ke? Dengar macam cerita kartun ni. Dia dengar macam cerita kartun, betul ke ustaz ni? Dia boleh main tanya betul ke tak boleh? Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah ibu, hakikat dia, hang akan nampak kalau hang mati besok. Hari ni nak dengar, tak mau dengar, nak percaya, tak mau percaya, ikut suka hang. Ayah ibu. Tapi hakikat dia, apa kata Allah dalam surah At-Takasur? Kalla sawfa ta'lamun, kata Allah. Summa kalla sawfa ta'lamun. Allah kata tak apa. Kalla sawfa ta'lamun. Hang akan tahu nanti. Hang tengok nanti dengan mata hang. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Allah kata tak apa. Nanti kalla sawfa ta'lamun, hang akan tahu. Hang akan nampak sendiri dengan mata hang ni apa yang Nabi SAW cerita ni. Hang percaya, hang untung. Hang tak percaya, hang tanggung sendiri. Jaga ayah-ayah ibu-ibu.
Dan semua umat Nabi SAW, 3 golongan ni akan dipanggil dulu untuk dihisap apa yang dia buat atas dunia ni. Yang pertamanya kata Nabi, fa awwalu may yud'a bihi rajulun qad jama'al Quran. Orang-orang yang mula-mula yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang ahli Quran. Jangan buat main maklum. Maklum boleh bangga jadi tok guru Quran, maklum seronok boleh baca Quran, maklum seronok boleh pergi mengajar orang pagi petang siang malam Quran. Itu bukan benda main-main. Itu bukan benda yang patut kita bangga, yang patut kita nak pergi tunjuk-tunjuk ke orang. Itu satu amanah. Itu satu amanah. Dan Tuhan akan tanya apa yang diamanahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga ayah-ayah ibu-ibu. Tuhan tanya ahli Quran ni. Tuhan tanya, alam u'allimka ma anzaltu ala rusuli. Tuhan tanya dia, ahli Quran ni. Soalan pertama Tuhan tanya dia. Tuhan tanya, ni aku nak tanya hang wahai fulan bin fulan. Aku bagi hang ilmu tentang Quran. Hang jadi satu orang yang celik Quran, hang jadi satu orang yang kuat ingatan, hang hafal Quran dapat. Hang jadi satu orang yang faham Quran. Apa yang hang buat dengan ilmu yang aku bagi dekat hang tu? Tuhan tanya dia. Apa kata dia? Dia kata, ya Rab, kuntu aqumu bihi ana al-laili wan nahar. Dia kata, Tuhan, aku waktu malam, Allah Muhammad, aku bangun baca tengah malam. Aku bangun di tengah malam, aku baca Quran, aku baca sendiri aku beramal dengan Quran di tengah malam. Dan pada waktu siangnya aku pergi mengajar orang lain. Apa Tuhan kata? Fayaqulullah, kazzabta, hang pembohong. Tu dia ayat-ayat ibu. Ni dia boleh sembang depan Tuhan, ayah-ayah ibu-ibu. Dia pergi kata dekat Tuhan, Tuhan, hang bagi aku ilmu Quran dulu ni. Ilmu tu, waktu malam aku baca Quran. Aku bangun tahajud, masa ada lagi aku baca Quran, aku bertadarus, aku mentadabbur, aku faham Quran. Waktu siang pula aku pergi mengajar orang lain. Tuhan kata apa? Kazabta, hang pembohong. Hang kenci ni. Kenci lah ni. Allah Muhammad. Itu terjemahan saya lah maklum. Sampai ke Tuhan pun dia nak kenci. Ni kata manusia, ayah-ayah ibu. Manusia ni, ayah-ayah ibu, Allahu Akbar. Dengan mulut yang dia ada ni, kalau dia boleh bohong, dia bohong. Pasal itu ayah ibu, tengok apa kata Allah dalam surah Yasin. Kita duduk baca. Allah kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa maksud dia maklum? Allah kata pada hari ni aku tutup mulut hangpa. Pasal apa Tuhan tutup mulut kita ni? Ulama tafsir kata apa? Pasal sifat mulut ni kalau dia bercakap, dia bohong. Atas dunia je bu, kalau kita buat salah, nak cakap betul kan bohong maklum? Ni, atas dunia pun kita buat salah, ayah-ayah ibu-ibu, kalau kita buat salah, pun kita akan bohong nak pelepah diri ni. Tambah kita bersalah di hadapan Allah, lagi dia bohong. Sampai ke Tuhan pun dia nak bohong. Ni Tuhan kata kazabta, hang bohong. Tuhan pun dia nak bohong, apatah lagi kita, ayah-ayah ibu-ibu. Allah Muhammad, dia punya nak pelepah diri, dia punya nak dapat kuasa, dia punya nak jadi Perdana Menteri, dia bohong. Orang percaya. Apa kata P. Ramli? Kau dah tahu dia muka penipu. Ya kau percaya, kau yang bodoh.
Ni Ramli dah ajak dah. Macam mana tu Haji? Ai, awak dia. Sanggup bohong. Dia sanggup tipu. Untuk nak pelepah diri, untuk nak dapat apa sekalipun. Jangan bohong pun tak apa. Tuhan pun dia bohong, takat kita lagi dia kencing. Jaga ayah-ayah ibu yang kata nama manusia ni. Sebab tu bila nak dibicarakan depan Allah, Allah kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Hari ni kami tutup mulut hangpa. Pasal mulut hangpa tak boleh pakai. Habis apa yang cakap waktu tu? Wa tukallimuna aydihim. Tuhan akan bagi tangan hang cakap. Kaki hang menjadi saksi atas apa yang hang buat. Ni ayat-ayat rahmat Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuhan kata dia, kazabta, hang pembohong. Hang kata kat aku, hang guna ilmu tu untuk baca Quran di tengah malam, waktu siang hampir mengajar orang, hang pembohong. Ayat ibu, siapa boleh tipu Tuhan? Ni siapa boleh tipu Tuhan? Dengan keadilan Allah. Allah kata pembohong tu bukan Allah saja kata. Saksi pun ada lagi. Malaikat-malaikat dia. Apa kata malaikat? Wa yaqulul malaikah. Malaikat sokong Tuhan lagi. Tuhan kata kazabta, betul Tuhan. Dia ni memang pembohong. Ni saksi kiri kanan ni. Malaikat muka nakir ni. Muka nakir apa dia? Kubur. Maklum pun angguk ya. Kan? Ustaz kata apa angguk? Ustaz kata apa angguk? Bukan muka nakir. Malaikat atid raqib. Ni yang duk catat amalan ni. Ayat-ayat ibu-ibu Allah Muhammad. Saja nak test tengok maklum. Manusia. Allah masyaallah. Dah maklum bagus. Dia taat sungguh. Ustaz kata apa? Semua betul. Baguslah maklum taat. Allah masyaallah Muhammad. Baik. Ayat-ayat ibu-ibu. Allahumma salli ala Muhammad. Malaikat kata apa? Kazabta. Tuhan, betul lah. Dia ni memang pembohong. Malaikat tolong sokong. Saksi tolong sokong. Sebenarnya Allah tak perlu kepala sokongan malaikat. Kerana Allah dia tahu dah. Dia maha mengetahui. Tapi pasal apa malaikat dia buat mah? Pasal nak menunjukkan keadilan dia. Ni ayat-ayat ibu. Apa kata malaikat? Bal yuqalu fulanun qari'un faqad qila zalik. Bahkan dia baca Quran, dia mengajar Quran ni untuk apa? Dia nak orang panggil dia ahli Quran. Hatu ya. Tetapi sungguh waktu hidup dia sudah dapat benda tu. Orang duk sebut-sebut dia ni ahli Quran. Hang dah dapat benda tu. Habis pula golongan ni, ayah-ayah ibu-ibu dilempar dalam api neraka Allah ni ahli Quran. Dilempar dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mai pula golongan kedua Allah uji. Siapa dia golongan kedua dalam semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iaitu warajulun qutila fi sabilillah. Satu orang yang dia ni hidup berjihad di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pantang nampak kemungkaran. Dia sudah ajak orang buat kebaikan. Tapi pasal apa dia pergi cegah kemungkaran? Pasal apa dia pergi menegakkan kebenaran? Pasal apa dia buat semua tu? Sampai akhirnya dia terbunuh. Tuhan tanya dia, famaza qutilta. Tuhan tanya dia, sebab apa hang terbunuh di atas jalan aku ni? Apa kata dia? Allahumma salli ala Muhammad. Qataltu fi sabilika hatta qutiltu. Dia kata, aku terbunuh ini sebab aku menegakkan kalimah engkau. Kalimah engkau, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimatullahi hiyal ulia. Dia pergi jawab kat Tuhan lagu tu. Apa Tuhan kata? Kazabta, hang pembohong. Tuhan kata hang
pembohong. Hang mati bukan sebab hang nak tegakkan kalimah la ilaha illallah. Bukan sebab hang nak cegah kemungkaran, bukan sebab hang nak menegakkan kebenaran, bukan sebab tu. Malaikat kata kazabta, Tuhan betul, dia ni memang pembohong. Habis dia buat sebab apa? Kata Allah, bahkan hang buat sebab ingin dipanggil sebagai satu orang yang berani. Ayah-ayah ibu. Lepas tu Tuhan panggil pula golongan ketiga. Siapa dia? Iaitu warajulun kasirul mal. Satu orang yang hidup atas dunia, harta melimpah ruah. Ni, dia tidur atas timbunan duit ringgit. Allah Muhammad sampai tak tahu dia nak buat apa duit ringgit tu. Ayah-ayah ibu, duit ringgit banyak ni jangan ingat baik untuk kita. Maklum, jangan bangga dengan duit ringgit yang banyak. Tuan Haji, jangan rasa bangga, jangan rasa kita ni hebat dengan duit ringgit yang banyak. Jangan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala pada orang yang ada harta ni? Allah kata apa? Adakah kamu menyangka allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum? Allah tanya kita, adakah hampa ingat orang yang bakhil, hampa ingat hampa ada harta tu baik untuk hampa? Hampa jangan ingat lagu tu, kata Allah, bal huwa syarrul lahum, tapi ingat harta tu sangat buruk untuk hampa. Ayah-ayah ibu, ingat harta ni boleh jadi dua jalan. Ingatlah kalau Allah uji kita dengan harta. Saya yakin ayah-ayah ibu, kita kalau hidup miskin, hidup sederhana, hidup pun bolehlah pagi makan pagi, petang makan petang, apa yang ada makan. Saya ingat dalam suasana macam tu kita boleh sabar. Tapi berapa ramai orang yang terjerumus dalam dosa, dia tak boleh sabar dah apabila dia jadi kaya. Dia susah, dia boleh sabar. Dia hidup sederhana, dia sabar hidup dengan apa yang ada. Tapi bila dia dah senang, berapa ramai orang yang dah lupa Tuhan bila dia senang. Dia tak boleh sabarlah dengan kesenangan tu. Daripada dia baik jadi jahat, daripada ahli ibadah jadi ahli syaitan. Maklum, cerita ahli syaitan, bukan cerita ahli syaitan, ahli syaitan. Dia mula nak mendabik dada, dia mula nak sombong, perangai macam syaitan. Baru Tuhan bagi kaya sikit. Ya ayah-ayah ibu, ingat ayah-ayah ibu, harta ujian bagi kita. Ingat, hari ni kita boleh buat keluar zakat pasal apa? Pasal tak banyak kita buat keluar zakat. Kalau lagi banyak duit harta kita, lagi maju bisnes kita, lagi banyak untung kita, waktu Tuhan uji. Hang nak buat keluar ribu, puluh-puluh ribu, ratus ribu, hang tahulah waktu tu hang boleh keluar ke tak? Hang kita tak diuji dengan harta. Bukan tak ada harta, ada, tapi bolehlah. Ayah-ayah ibu, berapa ramai yang ahli ibadah bila ada harta habis. Dia sudah lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan macam tu ayah-ayah ibu. Tuhan tanya dia. Tuhan tanya, wahai hamba-Ku, aku bagi hang banyak harta atas dunia dulu. Apa yang hang buat dengan harta tu? Tengok dia kata apa. Dia kata, Tuhan, kuntu asilur rahima wa atasaddaqu bih. Tuhan, aku ada harta, aku menyambungkan silaturahim, dan dengan harta aku pergi bagi sedekah, aku infak di atas jalan-Mu ya Allah. Dia jawab dah betul. Ayah-ayah ibu, cerita sikit pasal sedekah ni. Sedekah ni ayah-ayah ibu, Allah Muhammad, sedekah ni ada berapa jenis? Pak Haji, maklum sedekah ada apa jenis maklum?
Sedekah ada dua jenis. Pertama dia panggil sedekah sunat. Yang kedua dia panggil sedekah wajib. Ni ayah-ayah ibu ingat benda ni. Pertama dia panggil sedekah sunat, kedua sedekah wajib. Baik. Dalam sedekah sunat kita ni yang hari-hari kita duk bagi ni, ayah-ayah ibu-ibu, siapakah orang yang paling berhak mendapat sedekah sunat kita ni? Ayah-ayah ibu-ibu, Allah SWT dalam turutan, orang yang paling berhak, orang yang mula-mula sekali yang berhak terima sedekah sunat kita adalah mak ayah kita. Tu dapat duit lebih sikit, tak ada gaji bulan-bulan, ayah-ayah ibu-ibu pergi syua dulu duit kat mak ni, duit kat pak ni. Bukan banyak pun nak bagi ayah-ayah ibu dekat mak, dekat bapak ni. Kok-kok lah ayah-ayah pun masih ada lagi mak, masih ada lagi bapa. Maklum, ada mak, ada bapa, ada duit lebih sikit, teringat nak pergi sedekah ni, nak bagi kat siapa, pergi dulu, pihalah kat mak, pihalah kat bapa. Tak banyak ayah-ayah ibu-ibu, kadang-kadang hari pun kita dapat rasa sebab kita mak bapa. Anak ni mak dapat ada duit sikit ke lebih bulan ni, nah 100 bukan banyak, tapi pasal pergi bagi dekat orang tua ni, ayah-ayah ibu-ibu, dia seronok dia macam kita bagi banyak ni. Allah terima kasihlah, ya Allah berkatilah bekerja anak aku ni, berkatilah rezeki anak aku ni. Dia kata lagu tu ayah-ayah ibu-ibu, lapang seluas langit dan bumi. Lapang rezeki ni, seluas langit dan bumi. Pasal apa? Pasal ayah-ayah ibu-ibu kita pergi cari dia dulu, kita pergi bagi dekat dia dulu. Kita terkalih hari ni ayah-ayah ibu-ibu ada duit dulu, siapa dulu kita bagi? Bini. Ni terkalih ni ayah-ayah ibu-ibu ada duit dulu, bagi bini dulu. Bukan macam tu. Ha? Allah Masya Muhammad. Pergi cari mak ayah hang dulu. Kita biasalah dengan bini ni ayah-ayah ibu, kalau ada duit lebih, bini dulu. Ada cerita yang berita gembira, kat bini dulu. Ada apa seronok-seronok, bini dulu. Habis mak bapak ni habuan apa? Mak bapak ni habuan bila dah tak ada duit baru pergi cari mak. Kan? Mak bapak ni habuan bila dah tak ada duit baru nak pergi cari mak. Bila hang gembira, hang cari bini hang dulu. Bila hang sedih, baru hang balik kat mak. Bila hang senang, hang cari bini hang dulu, hang bagi bini hang dulu. Bila hang susah, baru nak pergi balik ke mak. Hatu kehabuan mak bapak kita ni. Ayah-ayah ibu-ibu, jangan macam tu. Nak bagi ke isteri tu tak salah, tapi jangan dia dulu. Hang pi habuan dia simpan dulu. Pi cari dekat mak ayah hang dulu. Ni mak, cik ada duit lebih sikit ni. Tak banyak, adalah 100, 200 pi bagi. Dia punya seronok tu, ya Allah terima kasihlah. Bukan banyak pun bagi. Ya Allah berkatilah kerja anak aku ni, berkatilah rezeki anak aku ni. Tu mak tu. Bini dah kata betul tak? Yang 300 untuk yang, ya Allah berkatilah, haram tak pun. Haram tak pun. Ni yang kata bini ni, kau nak doa, ya Allah berkatilah rezeki suami aku, tak ada. Tapi mak lain. Tapi cuba tengok. Pergi cuba tengok. Allah Masya Muhammad. Dapat bini tubuh menyepak bang. Tadi nawak hanya balik menyepak ni. Allah Masya Muhammad. Jadi ayah-ayah ibu itu sedekah sunat kita. Mak apa ni? Mak ayah hang, ahli keluarga hang, isteri hang, isteri dia nombor 3 dalam pemberian sedekah sunat kita. Habuan dia tu ada, bukan tak ada. Habuan isteri ni ada, tapi jangan dia dulu. Tu kadang-kadang jadi mengada, kadang-kadang jadi melampau.
Ayah-ayah, ibu-ibu, kena bulan ni duk bagi 300, apa pun bagi dia dulu. Bulan depan kita bagi 200. Dia muka punya jebon lah. Kurang 100 ya pun. Pasal apa? Pasal kita sudah silap langkah. Mak, tak ni. Ayah-ayah, ibu-ibu, pasal nak kadang-kadang pergi bagi kat mak ni. Mak, bulan ni adalah 100. Bulan depan bagi 100, tak kurang lagi 50. Mak ada kata apa dah? Mak tetap terima kasih. Hang bagi lebih pun dia syukur, hang bagi tetap sama pun syukur. Dia bagi kurang daripada tu, dia tak kata apa, terima kasih. Tu mak. Tapi cuba bagi bini 200, 300, 200, bulan tu bagi 100, muka kan jebon. Makin kurang orang dia kata apa, siapa ni? Tu beza mak dengan ayah. Beza mak, ayah, isteri. Ayah ibu, jangan ajak isteri dengan duit. Kalau tak ada mak sendiri, yang menjadi kewajipan hang suami, mak mentua hang, pak mentua hang. Mak mentua, pak mentua hang. Tu Allah masyaallah, kita suami, mak kita pun nak kena tanggung. Mak dia pun kita nak kena tanggung, mak mentua kita. Habis ustaz, bini saya aku mana? Kalau dia ada duit, dia nak bagi kat mak dia boleh. Kat mak kita ni, dia tak bagi pun tak apa, nak bagi pun tak apa. Oh, banyak cantik muka hang. Kat mak aku bagi, kat mak aku hang tak bagi. Ni. Nampak tak? Ayah-ayah, ibu-ibu. Kalau menantu ni bagus, abang, tengah nak suar sikit kat mak abang. Walaupun tak menjadi kewajipan dia untuk bagi kat mak kita. Kalau menantu tu bagus ni, cik ada gaji lebih ni, tengah nak bagi kat mak abang. Mak, menantu bagus. Ya. Tapi payah nak jumpa. Ayah-ayah, payah nak jumpa. Payah nak jumpa. Allahumma Muhammad. Jadi Pak, boleh faham tu lah? Baik. Jadi ayah ibu 8.5 lah. Saya nak ni baca hadis ni panjang, hurai panjang. Satu hadis yang ni boleh. Ayah ibu, tapi nak kena hurai bagi faham tu. No, Allahumma Muhammad. Jadi, sedekah wajib. Baik. Sedekah wajib tu apa dia? Sedekah wajib itu zakat. Zakat, ayah ibu, buat keluar zakat. Ayah ibu, dalam satu hadis sahih Nabi cerita. Jadi sedekah sunat tu pemberian kita hari-hari, ada duit lebih kita pergi bagi. Sedekah wajib ni ibu pada apa? Zakat. Zakat dia panggil sedekah wajib. Sedekah wajib itu zakat. Yang wajib atas tiap-tiap kita kena bagi. Ayah ibu, baik saya akan cerita berapa kena bagi. Ayah ibu, sedekah wajib ni dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apabila kita berpagi-pagi akan ada turun 2 malaikat Allah Ta'ala. Satu orang ni, satu malaikat kata, Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Ya Allah, hang bagilah ganti pada dia yang mengeluarkan zakat. Ni dia pergi bagi zakat ni, malaikat akan turun pagi-pagi berdoa. Satu orang yang buat keluar duit dia pergi bagi zakat ni, bayar zakat ni. Malaikat dalam kita duk bagi tu, malaikat berdoa. Kata Nabi, dia akan doa apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, hang bagilah ganti dekat dia ni. Satu malaikat yang kata Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, dia kedekut. Ya Allah, dia tak jalankan kewajipan hang. Dia tahu keluar zakat, hang bagi dia kebinasaan, hang hancurkan harta dia. Hadis tu sahih. Ayat ini jangan buat main. Jangan tahu keluar zakat. Baik. Zakat apa yang kita kena buat keluar? Banyak. Saya cerita ringkas 8.5 lah. Apa? Tak ada ibu. Pertama, zakat pendapatan. Kedua, zakat kita bercucuk tanam. Zakat kita bercucuk tanam. Ketiga, ayah ibu-ibu, zakat perniagaan. Zakat mah. Zakat perak. Tu KWSP. Wah, keluar. Paling tak ada pun wajib kita buat keluar zakat apa dia? Zakat fitrah.
Zakat fitrah pun tak bayar, ayah ibu hancur kita, habis berdosa ayah ibu. Dia panggil zakat badaniyah, zakat atas badan ni. Allah Ta'ala bagi badan ni. Berapa kita nak kena buat keluar zakat? Untung dia punya kadar nisab dia berapa? Ayah ibu, Allah Muhammad lebih kurang 17,000. Ada untung dalam tengok lebih atas 17,000 tu kena buat keluar zakat wajib. Jangan buat main dengan zakat ni. Ayah ibu tu bukan duit kita lah. Kita duk berasa duit kita, kita duk berasa mai hasil titik peluh kita. Jangan rasa lagu tu. Ini bukan duit aku, ini duit Allah. Allah yang tuntut benda ni. Maksud saya duit Allah tu apa dia? Allah yang tuntut benda ni. Hang pergi bagi ke orang lain. Tu maksud saya tu, jangan silap faham. Faham tak tu? Setahun. Ha? Ayat ini buka siapa kita nak keluar zakat? Allah Muhammad. Yang pertama tu asnaf tu, yang hak 8 tu. Orang miskin, orang Allah Muhammad apa ni fi sabilillah, orang yang pergi mengaji, orang yang hak nak buat masjid surau cantik. Kenalah tu. Kok mana pun nak kena buat keluar. Ayah-ayah ibu jangan buat main. Zakat buat keluar. Saya kata. Gelak-gelak juga. Ayah-ayah ibu ingatkan saya saja. Nah, Allah Muhammad. Ada duit zakat, teringat nak bagi ibu. Bagi, saya kata. Jangan genggam, tu bukan duit kita. Ni, nak buat masjid kira fi sabilillah. Orang nak mengaji ke, nak buat masjid pun fi sabilillah. Nak buat sekolah pun fi sabilillah. Mahat tahfiz pun fi sabilillah. Bagi. Kena lepas. Zakat kena lepas. Dia macam zakat fitrah tu. Inilah zakat apa? Yang wajib atas aku pada tahun. Kena bagi, kena lepas. Zakat kena lepas. Ayah-ayah ibu. Nah, Allah Muhammad bagi. Maksud dia ayah ibu pandai-pandailah. Contohlah, untung berapa-berapa ayah ibu kena buat keluar. Zakat 2,000 kena buat keluar. 2,000 tu bahagilah. Okey. Oh, aku ada adik tu. Adik-beradik kita ada seorang susah. Pergi bagi dekat dia. Sikit untuk hang. Okey, ni untuk mahat tahfiz. Oh, ni untuk masjid. Oh, ni untuk ustaz ni nak buat surah. Pandai-pandailah hang bagi. Yang penting hang bagi. Kau tengok jiran hang sakit. Bini dia, apa Allah Muhammad ni, suami sakit terlantak. Bini pun tak apa kuat nak cari rezeki. Pergi bagi. Oh, ni budak ni nak mengaji Mesir, budak ni nak mengaji Jordan, budak ni nak mengaji agama. Bagi. Tak banyak pun, kalau 2,000, 10 orang, seorang 200 ya nak bagi. Kan Allah Muhammad. Jadi ayah-ayah ibu pandai-pandai kita kena bagi 17,000 setahun. Allah Muhammad. 17,000 banyak-banyak sebulan kita nak impun. Kalau kata Allah Muhammad setahun kita simpan 1,000, dah 12,000. Ada orang macam tu. Ada orang mampu simpan sebulan 10,000, setahun dah 120,000 tu wajib dah keluar zakat tu. Tapi tak disimpan genggam sampai rapat. Untung mendapat. Untung pendapatan. Allah Muhammad untung. Untung. No? Jadi ayah-ayah ibu, Allah Muhammad itu cerita 3 golongan yang Allah akan panggil hisab hari akhirat besok. Ada harta simpan, hang nak pergi ke mana dengan harta tu? Nak pergi ke mana? Sampai masa kita mati, akhirnya dibelenggu harta tu hang dengan kematian hang. Dibelenggu harta tu saat hang mati. Dibelenggu harta tu saat hang di padang mahsyar. Sampai hang masuk dalam timbunan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Jangan ayah ibu. Jangan. Lepas. Tu bukan hak kita. Jadi Allah Muhammad saya cukup sampai takat tu. Ayah-ayah ibu-ibu cerita pengajaran hari ni. No, Allah Muhammad. Jadi melawak serba sikit tu nah ayah-ayah ibu. Allah Muhammad. Kok mana pun itu hakikat dia. Itu hakikat dia. Dan ayah-ayah ibu pun tahu. Kan, saya sebulan sekali saya akan main bawa tabung tu lah. Peneman setia.
Peneman setia tabung tu lah. Pasal sampai hari ni ayah-ayah ibu-ibu saya masih cari dana buat surau. Saya tak jemu lah ngajak ayah-ayah ibu-ibu kot-kot ada rezeki teringin nak pergi tengok surau saya. Macam mana ni surau Ustaz Amin ni sampai Kelah tak siap lagi. Boleh pergi tengok. Boleh pergi tengok. Cumanya nak pergi tu telefon saya, Ustaz. Saya ni daripada Masjid Teluk Ipin ni, jemaah Teluk Ipin. Saya nak mai tengok pusat pengajian Ustaz. Ustaz kata ada cari dana nak buat surau. Sila mai tengok. Dekat ya, tak jauh dengan kita. Naik Banak Baru. Ni naik Tol Jawi ke, naik Tol Banak Baru ke, tekan pihak Lok Musuh. Jangan tengok saja. Memang tengok saja Allah Muhammad. Kan? Kita pun letih. Kan? Ayat yang bingung. Dah kan? Dari sini pun ada jemaah. Saya pergi ceramah dekat Masjid Sungai Duri. Masjid Sungai Duri yang dekat dengan kita. Masjid Sungai Duri, Masjid ni apa? Habsang Masjid Nurul Iman. Masjid Nurul Iman ni. Jemaah ni pada mai. Yang pertama suami isteri, bukan buat kerja apa, ibu pun serta pengajaran. Kerja dia menega ayat nyok tepi jalan. Mai bagi zakat kat saya lebih kurang RM500. Cuba ibu tengok, kadang-kadang kerja kita besar tapi tahu keluar zakat. Ni kerja berniaga ayat nyok tepi jalan laki bini. Mai pusat pengajian, saya tanya ni abang daripada mana ni? Saya jemaah Sungai Duri. Saya dengar ustaz cari dana waktu khutbah Jumaat, si beri khutbah Jumaat kat Masjid Sungai Duri. Hari tu punya cerita lah. Saya tanya, abang ni buat kerja apa ni? Banyak sangat bagi ni. Tak ada ustaz, saya memang azam nak tolong ustaz. Punya bagus. Bukan buat kerja besar apa pun, menega ayat nyok tepi jalan. Mudah-mudahan Allah berkati rezeki dia. Itu ya doa. Kita mampu doa lagu tu ya. Jadi ayah-ayah ibu adalah niat nak tolong untuk siapkan ni masjid surau fi sabilillah. Mudah-mudahan Allah berkati harta benda kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup sampai dekat tu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ayah-ayah ibu, saya nak mengajak ayah-ayah ibu sekali lagi, siapa-siapa yang ada nak memberi zakat, nak memberi wakaf sumbangan untuk surau, pembinaan surau pusat pengajian Al-Quran Al-Lok Musuh. Bukan saya seorang yang diketuai oleh Ustaz Ahmad Syarqawi Ishaq sebagai mudir. Saya tolong cari untuk surau dia. Lepas tu seorang lagi ustaz. Mudah-mudahan Allah berkati doa kita. Wallahu a'lam.